Menarik 10. Meskipun populasi penganut Hindu di Sarawak kecil, perayaan Hari Deepavali yang juga dikenali sebagai Diwali tetap disambut. Bagaimanapun sambutan pada tahun ini disambut dengan norma baru, kemeriahan sambutan kekal sama. Sebagaimana simbolik perayaan itu ialah kemenangan yang dicapai oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Seperti di kuil Sri Navasagar Kaliaman di Kuching. Setiap penganut dilihat mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan seperti memeriksa suhu badan tetamu dan mewajibkan pemakaian pelitup muka. Kuil emas atau nama sebenarnya Sri Harmandir Sahib di India diterangi lampu warna-warni pada Jumaat sempena sambutan Deepavali. Setiap penganut agama Sikh dilihat menikmati pemandangan di kuil tersebut dengan aktiviti berjalan di perkarangan kuil. Dianggap sebagai festival terpenting dalam kalender Hindu, Deepavali atau Diwali dirayakan di seluruh India dan melambangkan kemenangan kebenaran atas kejahatan dan penghapusan kegelapan spiritual. Majlis perayaan ini juga menandakan permulaan Tahun Baru Hindu. Bagaimanapun disebabkan oleh pandemik COVID-19, perayaan pada tahun ini tidak semeriah yang sebelumnya di mana persembahan bunga api tidak dibenarkan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan mengumumkan perincian bagi kemudahan akses ke akaun satu ahli KWSP yang dikenali sebagai iSinar pada 18 November ini. Dalam kenyataan KWSP pada Sabtu, iSinar mewujudkan hasil konsultasi yang mendalam bersama-sama dengan pihak berkepentingan. Ini agar ahli yang terkesan dapat mengharungi cabaran semasa dan pada masa sama memastikan kesejahteraan masa depan persaraan mereka. iSinar merupakan lanjutan daripada pengeluaran air lestari yang kini dijangka mencecah amaun pengeluaran sebanyak 30 bilion ringgit yang akan berakhir Mac 2021. Permohonan iSinar boleh dibuat bermula Disember 2020 dan amaun yang diakses akan dikreditkan ke akaun bank pemohon bermula Januari 2021. Kerajaan Sarawak di bawah Pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS bersetuju menyambung pemberian diskaun bil elektrik sehingga Disember depan. Menurut Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, kerajaan menyedari impak COVID-19 yang terus membebankan rakyat. Jelasnya, penyambungan pakej BKSS ini memastikan beban rakyat yang dapat dikurangkan lebih-lebih lagi dalam masa sukar ini. Bagi diskaun November, ia akan ditunjukkan dalam bil yang akan dikeluarkan dari 16 November hingga 30 November 2020. Sementara diskaun untuk bulan Disember akan ditunjukkan dalam bil Disember, manakala bagi bil yang dikeluarkan pada bulan Oktober dan 1 hingga 15 November, diskaun akan dimasukkan dalam bil Disember. Lebih 300 drone diterbangkan ke udara di Bandar Seoul, Korea Selatan pada Jumaat sebagai menunjukkan sokongan kerajaan dalam melahirkan harapan kepada rakyat mengharungi pandemik COVID-19. 315 drone tersebut direka dengan pelbagai reka bentuk dengan pelbagai warna bertemakan coronavirus. Rakyat menggunakan pelitup muka dan inisiatif kerajaan dalam Korean New Deal bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak bagi membantu memulihkan ekonomi negara. Berikutan Majlis Keselamatan Negara MKN tidak membenarkan aktiviti sukan diadakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Bola Sepak Negara terus disekat oleh pihak kerajaan Malaysia. Ini selepas kerajaan Malaysia tidak membenarkan pasukan Johor Darul Takzim JDT berlepas ke Doha, Qatar untuk aksi AFC Champions League ACL. Rentetan itu juara Liga Super musim lalu memilih untuk menarik diri daripada menyertai kejohanan tersebut. Hasil daripada penarikan diri JDT dalam saingan ACL, kesemua perlawanan yang melibatkan JDT dalam ACL 2020 dianggap sebagai batal dan tiada mata percuma diberikan kepada lawan yang terlibat. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, pihak JDT dikabarkan memahami tindakan kerajaan Malaysia yang melarang pasukan itu terbang keluar daripada negara. 4 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Sabtu dan kesemua dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,036 kes.
2 kes dikesan kerana mempunyai kaitan dengan kluster Jalan Abel dan kluster Wisma Seberkas. 1 kes dikesan melalui saringan individu yang pulang dari Semenanjung Malaysia, manakala 1 kes merupakan kes import A merupakan individu pulang dari luar negara. Tiada kluster baharu dilaporkan pada Sabtu. Jumlah kes masih aktif di Sarawak kekal 6 iaitu kluster Jalan Abel, kluster Wisma Seberkas, kluster Bah Arnab, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Green Hill. Mangsa kebakaran di Kampung Bintawa Ulu dipertimbangkan untuk ditempatkan di projek pembangunan Daruhana fasa pertama. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, perkara ini telah dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bintawa Ulu. Katanya rancangan itu akan disampaikan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Susulan kebakaran yang berlaku 1.30 pagi tadi telah memusnahkan 5 buah rumah yang melibatkan 6 keluarga. Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan bintang bola sepak Mohamed Salah disahkan positif COVID-19 meskipun tidak mengalami sebarang gejala. Menurut jurucakap persatuan itu, ujian calitan yang dijalankan ke atas skuad kebangsaan menunjukkan bintang prolific Liverpool itu diuji positif coronavirus. Pemain sayap Mesir itu menjadi bintang terbaru The Red yang dijangkiti virus selepas Sadio Mane, Thiago Alcantara dan Sendan Shaqiri. Perkembangan itu sudah pasti meresahkan pasukan Liverpool selepas mereka berdepan krisis kecederaan pemain. Angka korban akibat taufan Vamco di Filipina melanda pulau terbesar di Filipina Luzon meningkat kepada 39 orang. Manakala 22 individu dilaporkan masih hilang, taufan yang turut menyerang jutaan penduduk itu berlaku selepas kira-kira 2 minggu ribut super taufun melanda negara itu. Menurut pihak tentera, masih ramai mangsa yang terdampar dan pihaknya menyelamatkan lebih 138,000 orang. Taufan itu menyebabkan banjir besar di kawasan perkampungan dan memaksa ribuan penduduk berpindah. Menarik 10.